Selamat pagi, salam sejahtera. Nama saya Edi Petrus, nama Matrix C25B3346. Pertama sekali saya ingin membentangkan tajuk poster saya iaitu Rebana. Saya memilih tajuk nombor soalan nombor 8 iaitu alat tradisional iaitu Rebana. So, Rebana ialah alat muzik tradisional Melayu yang dikategori membernofon dan nama Rebana berasal daripada perkataan Arab iaitu Rabana bermaksud Tuhan kami. Ini kerana asalnya alat ini digunakan dalam puji-pujian dan zikir kepada Allah. Seterusnya itu berasal dari Timur Tengah atau Arab dan ia dipanggil sebagai daf atau def di bawah pedagang dan pendakwa Islam. Alat tradisi tersebut masuk melalui laluan pedagang laut berkembang pesat semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, kemudian disesuaikan dengan budaya tempatan sekitar abad ke-13 hingga ke-15 Masihi. Dulu khususnya digunakan dalam majlis agama, tetapi kini iaitu boleh digunakan dalam majlis rasmi, perkahwinan ataupun budaya. Ini membuktikan bahawa budaya Melayu agama Islam tidak boleh dipisahkan. Hal ini kerana Rebana adalah salah satu saksi sejarah penyebaran Islam di tanah air kita. Jadi, Rebana bukan sekadar alat muzik biasa, ia adalah bukti sejarah bagaimana agama Islam masuk ke alam Melayu melalui jalan damai iaitu pedagang ataupun dakwah dan sehingga menyatu dan menjadikan jiwa budaya bangsa melalui kita di negara. Selain itu, saya akan bentangkan jenis-jenis Rebana. Rebana ada 3 jenis. Yang pertama iaitu Rebana ubi, yang kedua Rebana kecing, yang ketiga Rebana kompang. Rebana ubi diameternya boleh mencecah 90 cm sehingga 1 meter, beratnya boleh mencecah 10 hingga 15 kg. Ia menggunakan kulit kerbau atau lembu, bunyinya boleh bergema jauh, terutamanya negeri Kelantan ataupun negeri Johor memakainya sebagai alat muzik untuk memanggil orang sekiranya ada pertandingan, pesta, adat dan sebagainya. Dipukul menggunakan pemukul kayu yang berbalut kain ataupun getah. Yang kedua pula iaitu Rebana kercing. Rebana kercing mempunyai ciri yang unik. Ada 4 hingga 8 keping lonceng tembaga di celah bingkai. Apabila dipukul, bunyi bercampur dakring. Sangat terkenal di Kelantan ataupun Terengganu. Irama utama persembahan rodat ataupun tarian Rebana kecing juga dipakai dalam zikir yang berkumpulan. Yang ketiga pula, jenis Rebana kompang adalah salah satu popular digunakan di negara kita. Saiznya pula 20 hingga 33 cm, menggunakan kulit kambing untuk menghasilkannya. Selalunya dimainkan secara berkumpulan seperti 10 orang hingga 40 orang. Rebana kompang ini wajib digunakan apabila ada majlis perkahwinan Melayu. Ini kerana dari segi bunyi yang terang atau berirama dan mempunyai 3 jenis bunyi iaitu gulanya bam di bahagian tengah, pak pak pula di bahagian tepi dan tak pula di bahagian ujung jari. So, walaupun namanya sama-sama Rebana, setiap jenis ada saiz, bunyi, fungsi ataupun tempat asalnya tersendiri. Dengan ini membuktikan betapa kayanya seni muzik tradisional kita di Malaysia. Selain itu, saya akan bentangkan ciri-ciri fizikal ataupun bahan binaan Rebana ini. So, bingkai iaitu kayu pilihannya haruslah cengkal, merbau, jati seperti buah pohon nangka ataupun cempedak sebab kayu ini padat, tahan lama, tidak mudah rentak dan tidak mudah bentuk, dan yang paling penting mempunyai sifat gema bunyi yang paling merdu. Kita lihat pula dari segi kulit, dikenali sebagai muka depan Rebana, iaitu kulit haruslah melalui kambing betina, paling digemari sebab nipis, anjal, bunyi, nyaring dan lantang. Kulit lembu ataupun kerbau juga digunakan untuk Rebana besar. Ini menyebabkan bunyi berat dan dia sering bergema. Yang ketiga pula kita lihat pena penenggang. So, pena penenggang ini jika kulit kendur bunyi jadi lembik. Jika terlalu ketat ia mudah pecah. Jadi pasak kayu haruslah dipukul masuk sedikit demi sedikit untuk menyelaraskan ketegangan pada bahagian yang tepat. So, yang terakhir pula kita lihat dari segi hiasan. Hiasan mereka mengukir hiasan bukan sekadar cantik,
tetapi mereka menggunakan bahasa seni orang Melayu dan setiap garisan ada maksud. So, contohnya maksud motif bunga melati iaitu kesucian. Awan melarat pula iaitu kemuliaan. Di samping itu, kita lihat daripada reka bentuk dan teknik penghasilan bagi rebana, iaitu ia selalu dipanggil membranofon. So, kita boleh terfikir kenapa dipanggil membranofon. So, dalam klasifikasi muzik antarabangsa, alat ini bunyinya datang sepenuhnya daripada membran yang bergetar tiada dawai dan ruang udara besar seperti gendang biasa, cuma satu permukaan kulit sahaja. Bagi langkah pembuatan ringkas, alat tradisional rebana yang pertama iaitu kayu dibelah dan dibengkokkan supaya ia menjadi panas serta disambungkan jadi gelung bulat menjadi kuku. Yang kedua dihaluskan kemudian diukir menggunakan tangan dengan mengambil masa berhari-hari untuk menunggunya. Yang ketiga, kulit yang dah siap diproses yang direntang. Yang keempat pula ditegang berperingkat, dijemur bawah matahari supaya kulit mengecut ataupun jadi sangat tegang secara semula jadi. Akhir sekali pula dipasang sehingga pasak dan hiasi sepenuhnya. So, kita boleh tengok dari sana, rebana ini dikategorikan sebagai warisan budaya tidak ketara sebab ilmu cara buatannya, tekniknya, rasa seni disebabkan semuanya tiada di dalam panduan apa-apa website ataupun buku, sebaliknya diwarisi secara turun-temurun. Seterusnya kita pergi kategori ataupun fungsi dalam kehidupan rebana, iaitu dari segi agama ini berfungsi asal dan paling utamanya itu rentak rebana membantu jemaah menghayati puji-pujian. Seterusnya, bagi fungsi seni barat, seni budaya, tanpa rebana di kir barat tiada jiwa yang dihayati. So, rebana sebagai jadi nadi irama yang dihayati dan dijiwai. Irama utama yang perlu dihayati adalah pada kuda kepang, zapin, rodat, hambodlok dan sebagainya. Fungsi komunikasi, seperti yang kita tahu zaman dulu dikenali sebagai tiada radio ataupun tiada telefon, tetapi mereka menggunakan bunyi rebana ubi yang kuat dipakai untuk memanggil semua orang kampung berkumpul memberi amaran ataupun kebakaran, serangan musuh atau memaklumkan kematian. Untuk kita refleks kesimpulannya semua tadi, iaitu rebana adalah alat muzik tradisional Melayu. Dia berkaitan dengan agama Islam. So, rebana ada 3 jenis. Kita boleh tengok daripada rebana ubi, rebana kercing dan rebana kompang yang mempunyai keunikannya tersendiri. Seterusnya, ia dibuat melalui kemahiran tangan tradisional, haruslah dengan kayu yang keras, kulit hewan ditambah dengan ukiran seni. Fungsinya memperluas agama, seni, komunikasi dan mempersatukan masyarakat. Lebih dari alat muzik, ia boleh dikenali sebagai jiwa identiti, perpaduan dan warisan bangsa kita. So, kesimpulannya, sebab itulah kita memelihara rebana hari ini bukan sekadar memelihara seketul kayu ataupun sehelai kulit semata-mata, tetapi ia sama dengan kita memelihara sejarah, agama, budaya, bangsa kita terutamanya di negara kita sehingga ke generasi akan datang. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.